Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan Orientalisme. Pengertian Orientalisme dari segi bahasa. Orientalisme berasal dari perkataan Oriental yang bermaksud ketimuran atau nilai berkaitan ciri, gaya, pandangan dan tata laku yang berasaskan bangsa timur. Isme pula bermaksud sistem kepercayaan, gerakan politik dan ketimuran. Dari segi istilah, Orientalisme atau dalam bahasa Arab, Al-Istishraq merupakan ilmu timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia timur. Makna Al-Istishraq secara khusus dia penyelidikan dan pembelajaran orang-orang barat terhadap dunia timur Islam dari segi bahasa, sastra, sejarah, akidah dan syariahnya. Seterusnya, saya akan berkongsikan sedikit mengenai sejarah perkembangan Orientalisme. Yang pertama, Orientalisme mula dikenali umum pada akhir kurun ke-18 Masihi. Fahaman ini tersebar secara meluas pada tahun 1779 dan kemudiannya menular ke Perancis pada tahun 1799. Yang kedua, para intelektual bersepakat bahawa pendeta Yahudi dan rahib memainkan peranan utama dalam gerakan ini. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor utama kemunculan gerakan ini. Antaranya ialah yang pertama, penjajahan. Yang kedua, permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Dan yang ketiga, pertentangan antara Islam dan Kristian di Sepanyol dan Sebelah. Dan yang keempat ialah Orientalis berkembang atas pelbagai faktor. Dan faktor yang paling utama ialah faktor agama yang diberi penekanan dalam kajian mereka, khususnya agama Islam. Itulah serba sedikit sejarah perkembangan Orientalisme yang ingin saya kongsikan kepada anda, dan terdapat juga beberapa faktor kemunculan Orientalisme dan juga faktor berkembangnya fahaman Orientalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ismayazi, nombor metrik 065462. Jadi kita teruskan kepada matlamat Orientalism. Jadi matlamat ini sama dengan tujuan Orientalism. Ia terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah mengacau dan memutarbelikkan agama Islam. Jadi di sini, para Orientalis ni dengan apa cara sekalipun cuba menanam benih-benih keraguan terhadap agama Islam, seperti menghina ketokohan Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran, mendatangkan keraguan terhadap kebenaran hadis Rasulullah SAW dan banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyebarkan agama Kristian dan memudahkan proses kolonialisasi. Jadi apakah maksud proses kolonialisasi ini? Iaitu masyarakat yang tertakluk kepada penjajah dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Jadi di sini golongan mubalik Kristian ni dengan gigihnya mendalami hal ehwal Islam sebagai senjata untuk memudahkan matlamat mereka ni, iaitu menyebarkan agama Kristian. Dan yang ketiga adalah bersifat ilmiah dan hanya untuk ilmu pengetahuan semata-mata. Jadi golongan ini, jika mereka tersalah di dalam kajian, mereka akan kembali semula kepada hakikat kebenaran. Sebagai contoh, Sir Thomas Arnold dalam Preaching of Islam memaparkan betapa toleransinya kaum muslimin dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi daripada kita lihat daripada ketiga-tiga matlamat itu, golongan Orientalis ni boleh dibahagikan kepada 2, iaitu golongan yang memusuhi Islam dengan begitu mendalam, dan yang kedua adalah golongan yang jujur dan ikhlas dalam melakukan kajian terhadap agama Islam. Jadi golongan yang jujur ni seperti A.J. Wensik yang telah menyusun dan mengumpul 14 kitab hadis di dalam Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Lafaz Al-Hadis An-Nabawi. Dan seterusnya ini adalah matlamat lain bagi Orientalism, iaitu untuk menjaga kepentingan mereka di dalam politik, ekonomi dan tidak ketinggalan untuk menyebarkan fahaman mereka ke seluruh dunia. Jadi para Orientalis ni memang mereka nak menjauhkan umat Islam itu dari akidah dan syariah Islam dalam pelbagai cara, supaya fahaman mereka tu dapat tersebar dengan mudah kepada seluruh dunia. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Berikut merupakan beberapa biodata orientalis. Yang pertama, Adrianus Ryland. Yang kedua, Joseph Skah. Yang ketiga, Alward Wilhelm. Yang keempat, Burgess. Yang pertama ialah Adrianus Ryland. Dikenali juga dengan nama Hadrian Rylandus, Hadriani Rylandi, Adrian Ryland. Adrianus Ryland dilahirkan di De Rij, Netherlands pada tanggal 17 Julai 1676. Wafat di Utrecht, Netherlands pada 5 Februari 1718. Beliau merupakan seorang orientalis Belanda, mempelajari bahasa-bahasa oriental seperti Ibrani dan Kasdim. Adrianus Ryland mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai penyair dan filologi Latin Belanda pada zamannya. Yang kedua ialah Joseph Schack, seorang tokoh orientalis Jerman yang sangat berpengaruh. Dilahirkan di Rotenburg, Sisil, Jerman pada tanggal 15 Mac 1902. Ayahnya seorang penganut agama Kristian Katolik, mempunyai kesempatan untuk mendalami agama Kristian dan bahasa Hebrew Yunani kuno. Joseph Schack mendalami ilmu filologi klasik, teologi dan bahasa-bahasa Timur. Sejak berumur 24 tahun, Schack sudah mempelajari dengan dunia silam Timur Tengah, tidak hanya sebagai peneliti dan pengkaji ilmu-ilmu keislaman, tetapi sebagai pengajar di Universiti Al-Azhar. Yang seterusnya, Alward Wilhelm, sering juga disebut dengan nama William Alward, seorang orientalis Jerman. Dilahirkan di kota Greifswald, Jerman Utara pada 4 Jun 1828. Wafat di tempat kelahirannya pada 2 November 1909. Alward Wilhelm termasuk sebagai ilmuwan paling mahir dalam bahasa Arab, terutama dalam kajian syair-syair jahiliah dan juga syair-syair suku Arab yang lain. Terdapat karyanya yang berhasil menyusun indeks Arab dengan cermat dan teliti, sehingga kini masih belum ada yang boleh menandinginya. Dan terakhir ialah Burgess Eberjon Joseph Leandre, seorang tokoh orientalis Perancis yang mengkhususkan diri mendalami bahasa Ibrani. Dilahirkan di Oriol, daerah Bouches-du-Rhône, Perancis Selatan pada 27 Februari 1810. Beliau meninggal pada tahun 1899. Burgess pernah diangkat secara rasmi menjadi pendeta, kemudian menjadi guru bahasa Arab. Beliau menjadi guru besar bahasa-bahasa Timur teologi di Paris. Beliau juga menerbitkan kajian-kajian tentang Finiki dan Punya, lukisan Simonder, Taurat Simiri, kaum Samirion di Paris, tempat-tempat ibadat di Marseilles dan banyak lagi. Beliau juga menterjemahkan buku-buku bahasa Arab kepada bahasa Perancis. Seterusnya, tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Tuduhan pertama, Nabi Muhammad dituduh sebagai pembuat Al-Quran. Orientalis telah menuduh Nabi SAW mencipta Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Montgomery Ward, Norbert Golitzer dan lain-lain dengan tuduhan yang sedemikian. Tuduhan tersebut tidak mempunyai suara asas yang kokoh serta tidak ada bukti sejarah pun. Ia hanyalah hayalan mereka semata-mata. Dalam sejarah, Nabi seorang yang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Bagaimana seorang yang ummi boleh mengarang dan mencipta suatu kitab yang sebegini unik? Seandainya Al-Quran merupakan ciptaan Nabi Muhammad SAW, mengapa pula terdapat ayat-ayat yang mengkritik dan menegur baginda dalam Al-Quran tersebut? Secara logiknya, apakah seorang yang ummi mampu untuk mengemukakan Al-Quran itu, di mana perkara-perkara yang ahli ilmu tidak mempunyai sebarang pengetahuan berkaitan unsur alam dan juga fakta sains. Tempoh kerasulan selama 23 tahun, selama 13 tahun Rasulullah berada di Mekah dengan menghadapi pelbagai tindakan oleh kaum Quraisy. Selama 10 tahun pula di Madinah, Rasulullah dipenuhi pelbagai tugas daripada pentadbiran kepada medan perang dan mengurus perkara-perkara yang lain. Logiknya, bagaimana baginda mempunyai peluang untuk berfikir dan mengarang Al-Quran, padahal kitab iaitu Al-Quran begitu sempurna dan lengkap kandungannya mencukupi seluruh bidang kehidupan manusia yang tidak dapat ditandingi oleh kitab-kitab
yang lain. Tuduhan yang kedua pula, Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang yang pedofilia. Apa itu pedofilia? Iaitu di mana seorang individu tertarik secara seksual kepada kanak-kanak yang belum baligh. Pada zaman Nabi SAW, perkahwinan antara seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan merupakan satu kebiasaan dan telah menjadi adat masyarakat Arab. Perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha tidak melanggar sebarang undang-undang agama Islam maupun adat istiadat masyarakat Arab pada ketika itu. Ia dijalankan dengan sah dan kerelaan kedua-dua belah pihak. Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha tidak terus hidup bersama selepas berkahwin. Tambahan pula, Aisyah pernah bertunang sebelum berkahwin dengan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha bertunang dengan anak lelaki Abu Jahal. Namun Abu Jahal telah membatalkan pertunangan tersebut kerana tidak mahu ada kaitan dengan agama Islam. Selepas batal pertunangan, Sayyidina Abu Bakar mengambil anaknya untuk bernikah dengan Nabi SAW. Abu Bakar merupakan khalifah pertama dan sangat hebat. Perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW adalah sebagai penghormatan keluarga Sayyidina Abu Bakar kerana dapat mengahwinkan anak perempuannya dengan seorang pemerintah. Justeru, tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang pedofilia tidak beralasan kerana beliau tidak melakukan perkara tersebut. Bahkan Mahmud Hamdi Zakzud menyatakan dengan tegas bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mengubah syahwat. Sangat tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang pada masa remajanya dikenali sebagai pemuda yang sangat menjaga kehormatan diri, ketika mencapai usia yang lebih dari setengah abad, tiba-tiba berubah menjadi seorang yang pengubah syahwat. Padahal seandainya Nabi Muhammad SAW mahu, kesempatan untuk mengubah syahwat dapat dilakukan sewaktu usia ketika muda dan masih gagah. Sebagaimana banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy seusianya. Tuduhan bahawa Nabi SAW sebagai seorang yang pedofilia semakin tak masuk akal, bahawa di antara isteri-isteri yang dinikahinya dalam status kanak-kanak atau gadis hanyalah Aisyah radhiyallahu anha seorang sahaja. Selebihnya adalah para janda, iaitu beliau menikahi kerana alasan kemanusiaan yang luhur atau kerana faktor yang berkaitan dengan hukum syariat. Tuduhan ketiga yang dilemparkan adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi palsu dan juga syaitan. Tuduhan ini dilemparkan oleh seorang orientalis Kristian iaitu Nicetas of Byzantium menyatakan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menghancurkan agama Kristian daripada hasil dari bantuan dan kekuatan syaitan. Agama Islam yang diajar melalui moralitas dan monoteisme hanyalah untuk menghidupkan agama syaitan semata-mata. Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu yang datang untuk menyesatkan manusia. Pandangan ini dikuatkan oleh dua orang orientalis iaitu Peter de Venerable yang menyatakan Nabi Muhammad tiada kriteria menjadi seorang nabi. Yang kedua, kitab sucinya merupakan karya diabolikal Muhammad yang berarti Muhammad telah dipengaruhi oleh syaitan dan telah meracuni kaumnya dengan ajaran yang sesat. Yang kedua, Thomas of Tuscany yang menyatakan Nabi Muhammad adalah wakil syaitan yang menyesatkan manusia. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW digelar sebagai seorang penipu. Tuduhan ini dilemparkan oleh John Calvin dan Philip Kahiti terhadap Nabi Muhammad SAW dan telah dikuatkan oleh beberapa orang orientalis yang lain seperti Nikolai, Daucus, Hautinger, Viblenz, Brooks and Hill yang menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Yang kedua, Al-Quran adalah sebuah kepalsuan. Yang ketiga, tidak percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang agung dan juga yang memberi teladan. Yang ketiga, menganggap kepalsuan dan pendustaan datangnya dari baginda Rasulullah SAW. Antara orientalis lain yang menyatakan Nabi Muhammad adalah seorang penipu adalah Dante Alighieri yang menyatakan
Rasulullah pemula jiwa-jiwa yang terkutuk, yang membangkitkan agama perpecahan, yang mengembangkan agama palsu. Yang kedua, Agnes Golzuher yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bukan contoh dan juga teladan yang baik. Bahkan, banyak kelemahan sebagai seorang manusia kerana ajarannya terdapat dongeng yang menyesatkan manusia. Tuduhan yang kelima adalah wahyu berasal daripada tradisi Yahudi dan Kristian. Menurut orientalis yang pertama iaitu Wilhelm Rupert, beliau mengatakan Islam berasal daripada Kristian dan segala idea Nabi adalah hasil daripada pergaulan baginda bersama orang Yahudi dan orang Kristian. Kemudian menurut William Muir, Al-Quran berasal daripada ilmu agama Kristian. Yang ketiga adalah MacDonald. Menurutnya, Al-Quran asal daripada Perjanjian Lama dan beliau menuduh bahawa Nabi telah meniru ideologi penulisan Kristian. Yang keempat, Alfred Grom mengatakan bahawa Nabi telah mempelajari kitab Taurat dan Injil dan mengambil isi kandungan kedua kitab tersebut dan memasukkannya ke dalam Al-Quran. Yang kelima adalah Richard Bell. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah telah menggunakan kosakata yang digunakan pakai oleh Kristian dalam penulisan kitab mereka. Dan yang terakhir adalah Tor Andre. Beliau mengatakan bahawa terdapat beberapa contoh di dalam Al-Quran yang mempunyai persamaan dengan kesusastraan Syria. Tuduhan yang terakhir, mereka mendakwa bahawa Nabi adalah seorang yang anti kepada Yahudi dan Kristian. Antara hujah mereka adalah Nabi tidak pernah mempelajari agama Yahudi dan Kristian sepanjang kehidupan baginda. Kemudian berlakunya pengusiran kaum Yahudi dari Madinah dan perang salib yang melibatkan Islam dan Kristian yang menjadi punca mereka memandang Islam dalam perspektif yang negatif. Bagi pandangan orientalis, yang pertama adalah John Calvin. Beliau menyatakan bahawa Islam adalah musuh Kristian. Ini kerana apabila bangkitnya Islam, maka hancurlah agama Kristian. Kemudian disokong oleh John Germain dengan faktor kekerasan perlu dibalas dengan kekerasan seperti apa yang telah berlaku ketika perang salib. Dan yang terakhir adalah Martin Luther. Beliau menyatakan bahawa Islam adalah agama yang sukar diperangi disebabkan beliau menuduh agama Islam mempunyai sikap-sikap yang negatif. Namun, setelah melihat tuduhan dan hujahan mereka, dapat disimpulkan bahawa mereka lah yang sebenarnya dengki dan benci kepada Nabi sehingga sanggup mengeluarkan hujahan yang tidak berasas untuk menjatuhkan Nabi serta Islam. Bantahan Muslim atas tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang benar. Buktinya, bila Nabi mampu untuk menceritakan tentang kisah-kisah lampau para anbiya. Contohnya kisah Musa dan Maryam, Nabi Lut dan banyak lagi. Diperkuatkan lagi dalam surah Qasas ayat 44 sehingga 47, yang mana dalam ayat ni Allah menceritakan bahawa penceritaan yang Allah ceritakan pada Nabi Muhammad itu ialah sebagai suatu rahmat dan untuk diceritakan kepada puak Quraisy dan semestinya untuk disampaikan kepada kita sebagai satu pengajaran. Okey, jadi seterusnya adalah wahyu Nabi berasal pada Tuhan, yakni Allah yang Maha Berkuasa, bukannya berasal pada saluran tradisi kaum Yahudi. Okey, buktinya baginda dapat menerangkan kisah yang akan berlaku. Contohnya kisah pembukaan kota Konstantinopel yang mana tidak diceritakan pun dalam kitab Taurat dan Injil. Okey, diperkuatkan lagi dengan hadis yang baginda bersabda bahawa kota Konstantinopel akan dibuka oleh seorang pemimpin dan tentera yang sebaik-baiknya. Okey, seterusnya ialah Nabi Muhammad tidak anti Yahudi dan Kristian. Okey, buktinya baginda menyebarkan agama Islam ini kerana itu ialah satu perintah, bukannya untuk memberi ansapan kepada agama Yahudi dan Kristian, seperti mana Nabi Musa dan Nabi Isa yang melaksanakan tanggungjawab untuk menyampaikan Taurat dan Injil kepada kaumnya. Okey, lagi diperkuatkan lagi dengan keislaman seorang pendeta Yahudi yang bernama Husain bin Salam ketika zaman Nabi Muhammad sendiri, yang mana beliau ni telah mendapati kesemua tanda-tanda kenabian yang berada pada susuk tubuh Nabi Muhammad SAW.
diperkuatkan lagi juga dengan surah Saf ayat 6, mana Allah menceritakan bahawa Nabi Isa telah memberitahukan kepada Bani Israel mengenai kedatangan Nabi akhir zaman nanti, iaitu Nabi Muhammad. Bantahan Muslim atas tuduhan orientalis terhadap Nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad bukan pembuat Al-Quran. Buktinya, Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi atau buta huruf. Dalam firman Allah yang bermaksud, dan engkau, wahai Muhammad, tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah ke sekolah. Kita sendiri mengetahui bahawa dalam Al-Quran itu diceritakan pelbagai perkara yang bukan hanya berkisar mengenai hukum hakam Islam. Dalam Al-Quran turut menceritakan kejadian alam, sejarah dan pelbagai lagi cabang ilmu sains. Namun, Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan pendidikan yang formal seperti pengajian di sekolah atau madrasah sehingga dia boleh menulis pelbagai bidang yang terkandung dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengetahui kesemuanya jika dia sendiri tidak pernah mendapat pendidikan formal? Yang ketiga, baginda seorang Al-Amin. Ramai yang mengakui kehebatan kandungan Al-Quran bukan sahaja daripada aspek keilmuannya, tetapi juga daripada sudut bahasa dan keasliannya. Tetapi, pernahkah kita mendengar sebarang tuntutan atau dakwaan daripada Nabi Muhammad sendiri bahawa Al-Quran tersebut dikarang olehnya? Tiada satu sumber pun yang boleh menyatakan bahawa Nabi Muhammad pernah mendakwa hal sedemikian. Ini kerana baginda adalah seorang yang jujur dan amanah. Oleh sebab itu, baginda digelar sebagai Al-Amin. Yang keempat, ayat Al-Quran sendiri menegur kelakuan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat beberapa ayat yang menegur kelakuan Rasulullah sebagai contoh dalam surah Abbasah ayat 1 hingga 16 yang bermaksud, dia iaitu Muhammad memasamkan muka dan berpaling kerana seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan ke atasmu kalau mereka tidak beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Janganlah melakukannya lagi. Sesungguhnya, ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Maka, sesiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ayat-ayat suci itu terdapat dalam kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Di tangan para utusan yang mulia, lagi senantiasa berbakti. Bantahan yang kedua, Nabi Muhammad bukan pendofilia. Buktinya, zaman dahulu dengan sekarang dah berubah. Tradisi orang dahulu biasa mendirikan rumah tangga pada usia muda. Tradisi orang moden kebiasaannya berumah tangga di usia pertengahan 20-an dan lebih tua. Buktinya, ramai tokoh agamawan lain yang telah berkahwin muda juga, seperti kata Ahmad Ikram Muhammad Nur, menurut kitab Skandar Purana, Rukmini berkahwin dengan Krishna pada usia 8 tahun, tetapi tidak pula dituduh pedofilia. Bantahan kaum muslimin yang ketiga adalah Nabi Muhammad Nabi sebenar. Jawapannya, mustahil sesuatu benda itu wujud tanpa ada yang mewujudkan. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Dalam Al-Quran memberitahu kita bahawa Tuhan itu bernama Allah. Dalam agama Islam, sekiranya kita menyebut tentang Tuhan, kita akan sebut dengan nama Tuhan yang khusus, Allah, yang menunjukkan kepada Tuhan yang satu. Malah, sekiranya kita sebut Allah, maka ia tetap bererti Tuhan yang satu, yakni Allah. Berbalik kepada orang muka Islam yang menyebut nama Tuhan mereka hanya dengan nama yang umum God, ia bermakna satu Tuhan. Sekiranya kita sebut gods bermakna banyak Tuhan. Sekian.
Kesimpulannya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Demikianlah sebuah lafaz pengakuan yang suci ke atas keesaan Allah dan pengakuan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Sebagai seorang Islam yang beriman, kita sepatutnya menanamkan keyakinan ini sedalam-dalamnya di dalam diri kita. Hal ini kerana agar iman kita tidak mudah goyah dan rapuh kerana ancaman atau hasutan dari musuh-musuh Islam. Dan seterusnya ingatlah, golongan ini tidak akan pernah berputus asa untuk menewaskan dan menjatuhkan agama Islam. Mereka ini jugalah golongan yang menunggu saat jatuhnya dan musnahnya Islam. Oleh sebab itulah mereka ini telah berusaha dan melakukan pelbagai cara untuk menjatuhkan agama Islam sejak kebangkitan Islam di dunia ini lagi. Dek kerana kebencian, permusuhan, ketakutan yang tertanam di jiwa mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup menabur fitnah, mencaci maki, menyebarkan tomahan demi tomahan ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain tidak bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah yang sempurna yang menggemakan seluruh dunia. Setelah kita ketahui pada saat topik yang sebelumnya mengenai tuduhan-tuduhan orientalis terhadap Nabi, kita sepatutnya sudah jelas bahawa tugas sebagai utusan Allah bukanlah sebuah tugas yang boleh dipandang enteng dan sambil lewa. Ini kerana ia merupakan sebuah amanah yang sangat besar yang wajib dilakukan oleh para Nabi yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Demikian, kita dapat merasai dan melihat bagaimana tabah dan kuatnya para Nabi mengharungi lautan fitnah dan cacian yang dilemparkan kepada mereka tanpa henti. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak dahulu lagi, golongan kafir laknat ini sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat memusuhi Islam. Oleh sebab itu, generasi demi generasi mereka ini telah mereka pelbagai tuduhan ke atas nama Islam dan ke atas nama Nabi dengan tujuan untuk membisukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terus menyampaikan Islam dan untuk melunturkan iman kaum muslimin. Akan tetapi sebaliknya, ia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tabah dan lebih kuat untuk menyebarkan dakwah Islamiah ke serata dunia. Akhir kata, tuduhan yang dilemparkan oleh orientalis terhadap Nabi tidak sedikit pun membuat Nabi berundur dan berganjak dari terus menyebarkan Islam hingga ke akhir hayat baginda. Oleh yang sedemikian, kita sebagai pengikut Islam perlulah menyambut dan menyambung perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan Islam sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dan kita juga amatlah digalakkan untuk mencontohi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, walau dicemooh, walau dihina, tetapi baginda tetap membalasnya dengan kebaikan. Semoga Islam terus kuat. Semoga kita semua terus memperjuangkan Islam sehingga akhir hayat kita. Dan kuatlah kerana Allah bersama kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.